Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baiklah hadirin sekalian, kita akan mulakan majlis kita pada pagi ini dengan nyanyian lagu negaraku dan lagu Universiti Malaya. Silakan. Universiti Malaya, kebanggaan kita semua. Bertambah para ilmuwan di berbagai lapangan. Kami bertekad di hati mencapai cita murni. Tradisi kecemerlangan menepati wawasan. Di sini kami sedia berbakti, terus berinovasi. Kami harapkan generasi muda teras nusa dan bangsa. Varsity kesayanganku, sungguh banyak jasamu membentuk insan mulia, berilmu berbudaya. Di sini kami sedia berbakti, terus berinovasi. Kami harapkan generasi muda teras nusa dan bangsa. Varsity kesayanganku, sungguh banyak jasamu membentuk insan mulia, berilmu berbudaya. Majlis pada pagi ini ingin mengalu-alukan kehadiran yang dihormati Profesor Dr. Nazirah binti Hasnan, Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya, yang dihormati Timbalan-Timbalan Pengarah PPUM, Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Nahar Azmi bin Mohamed, Ketua Jabatan Perubatan Kesukanan PPUM, Yang Berusaha Dr. Rokiah binti Ismail, Ketua Jabatan Dietetik PPUM, Ketua-Ketua Jabatan dan Unit, seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam majlis perasmian Virtual Healthy Lifestyle Awareness Week 2021. Baiklah, bagi memulakan dan memberkati majlis, dengan hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Syazni bin Abdullah untuk memimpin bacaan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Segala puji hanya bagi-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya segala pujian hanya milik-Mu ya Allah. Kami memuji-Mu, memohon pertolongan dari-Mu dan meminta keampunan kepada-Mu. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW, ahli-ahli keluarga baginda serta para sahabatnya sekalian. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Allah. Kami tadah tangan padamu ya Allah pada pagi ini dengan penuh keceriaan untuk kami melafazkan rasa syukur kami atas keizinan-Mu sehingga dapat juga kami berkumpul di maya ini dalam majlis perasmian yang penuh berbahagia pada kali ini. Jadilah yang kami harapkan daripada-Mu ya Allah, melainkan Engkau berkati segala usaha murni dari awal hingga akhirnya birahmati ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Kami pohon padamu ya Allah agar Engkau berikan kepada kami kekuatan dan iltizam bagi menjayakan program ini dan dapat berkongsi ilmu demi membangkitkan kesedaran di kalangan seluruh masyarakat sebaik mungkin agar menjaga suatu amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yakni nikmat kesihatan ini dengan izin-Mu ya akramal akramin. Allahumma ya wasi'al khaira ya Allah, kurniakanlah kebaikan pada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program ini. Mudah-mudahan segala perancangan yang telah diatur sebaiknya kami serahkan padamu ya Allah untuk menentukan dan mempermudahkan segalanya dengan terbaik. Hanya kepada-Mu lah kami berserah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma wa la matsuda ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dr. Rokia Ismail untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sirih pelipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Kalimah bismillah, pembuka bicara. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Menyusun tari, anak tari, sembah diberi. Cerkas tangkas ala sayang, gerak dan geri. Menjunjung tinggi makanan bergizi, menghindari penyakit NCD yang tak terperi. Langkah serentak ala saja sama bergerak. Segak gaya ala sayang pendekar putri. Menghitung langkah bersenam berbagai gerak. Hidup sihat, tubuh kebal, kelak penyakit dihindari. Yang dihormati Profesor Dr. Nazirah Binti Hasnan, Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya. Yang dihormati Timbalan-Timbalan Pengarah PPUM, Ketua-Ketua Jabatan atau unit, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Syukur Alhamdulillah buat julung kalinya kita dapat berada di pelancaran program Virtual Healthy Lifestyle Awareness Week 2021 peringkat Pusat Perubatan Universiti Malaya yang diadakan secara maya. Tuan-tuan dan puan-puan, andai dipisah lagu dan irama, lemah tiada berjiwa hampa. Tak mungkin hilang irama dan lagu, bagaikan kembang sentiasa bermadu. Begitulah amalan pemakanan yang seimbang serta sihat dan amalan gaya hidup aktif serta cegas. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Hilang salah satu, pincanglah amalan gaya hidup sihat. Ianya perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagi mengurangkan dan malah boleh mencegah risiko kejadian penyakit tidak berjangkit atau non-communicable disease. Berdasarkan laporan mengenai isu obesiti terutamanya, negara kita menduduki tangga ke-6 kadar obesiti di Asia. Namun,
kita merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Isu obesiti ini bukan saja dilihat di kalangan masyarakat dewasa di negara kita, tapi turut menjadi isu utama di kalangan kanak-kanak dan remaja kita. Seperti yang kita sedia maklum, punca utama masalah obesiti adalah disebabkan oleh pemakanan dan juga gaya hidup yang tidak sihat di kalangan masyarakat kita. Isu obesiti ini menjadi kebimbangan, terutamanya apabila berlaku di kalangan kanak-kanak dan remaja kerana resiko penyakit-penyakit lain sangat tinggi dan memudaratkan. Permasalahan ini perlu dilihat dari sudut gaya hidup masyarakat sekarang, dari segi pemakanan dan juga aktiviti fizikal mereka. Dengan kemajuan teknologi ditambah juga dengan keperluan hidup yang semakin mencabar, mengakibatkan hanya segelintir masyarakat yang mengamalkan gaya hidup aktif. Lebih-lebih lagi di era pandemik dengan kawalan pergerakan serta pematuhan SOP yang ketat, menambahkan lagi alasan tidak mengamalkan gaya hidup aktif. Walaupun adanya kemudahan infrastruktur yang baik yang membolehkan kita mengamalkan amalan gaya hidup aktif kita setiap hari di PPUM sendiri. Contohnya seperti menaiki tangga, namun tidak ramai yang membuat demikian. Walaupun hanya setingkat sahaja perlu naik, malah menaiki juga lift. Belum lagi dengan amalan pemakanan yang tidak seimbang. Oleh yang demikian itu, Jabatan Perubatan Kesukanan dan Jabatan Dietetik ingin memberi penekanan kepada masyarakat warga PPUM tentang pentingnya amalan gaya hidup aktif dan cergas beserta pengambilan pemakanan yang sihat dan seimbang dalam memangkinkan kesihatan secara optimum. Makanan seimbang mengandungi kombinasi pelbagai jenis makanan untuk memberi kita semua zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Tiada satu pun makanan tunggal yang dapat membekalkan semua zat yang diperlukan. Tubuh memerlukan pelbagai jenis makanan dalam kuantiti yang berbeza untuk memelihara kesihatan. Manakala makanan sihat adalah makanan yang dapat membekalkan tenaga dan zat yang mencukupi untuk keperluan tubuh kita. 4 ciri utama menerangkan makanan sihat iaitu mencukupi, seimbang, sederhana dan kepelbagaian. Konsep makanan sihat ini sejajar dengan ayat Al-Quran, ayat 31 surah Al-A'raf yang bermaksud, makanlah serta minumlah dan janganlah pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO World Health Organization pada 26 November 2020 telah mengeluarkan guidelines on physical activity dan sedentary behavior. Dalam garis panduan tersebut memberikan penekanan terhadap pertama, melakukan walaupun sedikit aktiviti fizikal atau senaman lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Dua, melakukan lebih aktiviti fizikal atau senaman secara optimum seperti yang dianjurkan akan memberikan manfaat kesihatan yang lebih baik. Tiga, mengurangkan tingkah laku sedentary, kurangkan duduk lama-lama di depan tempat bekerja, di depan komputer ataupun di depan TV semasa menonton drama Korea. Empat, kepentingan melakukan senaman berbentuk kardio ataupun aerobik ditambahkan dengan senaman berbentuk kekuatan. Itu adalah penting. Dan yang kelima, senaman atau aktiviti fizikal dapat dilakukan pada semua peringkat umur pada berbagai keadaan penyakit sekalipun, namun ia perlu diubah suai mengikut keadaan seseorang. Tiada alasan untuk duduk diam. Oleh yang demikian, program Healthy Lifestyle Awareness Week diharap dapat membantu memberi peringatan serta memberikan maklumat dan membantu warga PPUM agar dapat mengamalkan gaya hidup yang aktif di samping mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang. Pada tahun ini, penganjuran Healthy Lifestyle Awareness Week diadakan secara dalam talian dan maya. Diharapkan dengan penganjuran secara maya dapat memberikan inspirasi kepada warga PPUM bagaimana mengamalkan gaya hidup sihat
dengan aktiviti yang dilaksanakan. Healthy Lifestyle Awareness Week tidak berhenti setakat ini saja. Di samping adanya pameran poster yang berlangsung di Konkos Menara Utama sekarang selama seminggu, kami juga akan melaksanakan program secara berterusan. Maknanya bukan hanya sekali saja. So, ia akan berterusan sampai ke Healthy Lifestyle Awareness Week tahun hadapan. Kita masih akan meneruskan aktiviti Step Count Challenge dan juga diet sesukir. Untuk Step Count Challenge, kita akan mencari pemenang setiap bulan. Pemenang mencapai 1 juta langkah yang pertama, pemenang yang mencapai 2 juta langkah yang pertama, dan juga pemenang yang akan mencapai 5 juta yang pertama. So, ini akan berterusan sehingga tahun hadapan. So, jangan lepaskan peluang dan cuba ikut bersama. Semoga ini akan menjadi satu amalan yang sihat untuk kita semua. Di sebalik setiap acara, program ataupun kejayaan, pasti ada insan di sebaliknya. Bagi program kali ini, jutaan terima kasih dan tahniah diucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa terlibat, iaitu dari Jabatan Perubatan Kesukanan, Jabatan Dietetik, Jabatan Perhubungan Korporat dan Jabatan Teknologi Maklumat yang bertungkus lumus bagi menjayakan Virtual Healthy Lifestyle Awareness Week 2021. Teamwork makes the dream work. Tahniah semua. Tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan program anjuran Jabatan Perubatan Kesukanan dan Jabatan Dietetik ini dapat dijayakan dengan baik agar objektif dan sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Peningkatan pengetahuan serta kesedaran masyarakat warga PPUM adalah penting bagi kita dapat meneruskan amalan gaya hidup sihat dan cergas. Diharap ini dapat memberikan impak positif terhadap kesihatan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon diberikan cadangan dan jangan disimpan di dalam hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Nahar dan Yang Berusaha Dr. Rokia Ismail dengan ucapan sebentar tadi. Hadirin dan hormati, kini majlis akan diteruskan lagi dengan ucapan dan seterusnya gimik perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang dihormati Profesor Dr. Nazirah Hasnan, Pengarah Pusat Perubatan Universiti Malaya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelum saya mulakan ucapan, saya rasa kita terpanggil untuk menyambut seruan Prof. Nahar tadi. Dia kata jangan duduk-duduk, kena buat fizikal aktiviti, dan salah satu daripada fizikal aktiviti yang disarankan adalah berdiri. Sekiranya anda sedang berada di tempat duduk anda, sedang bekerja, saya ajak ramai-ramai berdiri. Standing while working is an option dan juga satu amalan yang kita boleh promosikan. Okey, kita teruskan acara kita. Yang dihormati Timbalan-Timbalan Pengarah PPUM, Dr. Saleh, Prof. Zul, Cik Maria, Puan Chu yang berada di yang hadir bersama kita secara maya di pejabat masing-masing. Yang Berusaha Prof. Madya Dr. Nahar Azmi bin Muhammad, Ketua Jabatan Perubatan Kesukanan yang tidak asing lagi. Yang Berusaha Dr. Rokia binti Ismail, Ketua Dietetics. Pengerusi bersama program Virtual Healthy Lifestyle Awareness Week 2021. Semua ketua-ketua jabatan, unit PPUM dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Di kaca skrin di depan saya nampak ada 193 peserta semuanya. Tahniah kerana anda hadir pada majlis pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama secara maya dalam pelancaran program Virtual Healthy Lifestyle Awareness Week peringkat PPUM bagi tahun 2021. Untuk makluman semua, program Healthy Lifestyle Awareness Week merupakan program tahunan anjuran Jabatan Perubatan Kesukanan bersama Jabatan Dietetik PPUM. Saya amat kagum sekali dengan persiapan majlis hari ini.
Dan ini memang tidak not surprising to me, sebab ketua-ketua jabatan ni antara ketua-ketua jabatan perfectionist yang saya tahu. Tahniah Prof Nahar, tahniah Dr. Rokiah. Bukan saja persiapan yang sangat membanggakan, persiapan awal dengan program-program yang telah dijalankan, dan hari ini menyanyi dan juga berpantun dalam memberi ucapan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan semua, objektif program kita ni adalah untuk mempromosikan gaya hidup sihat, aktif, pengambilan diet yang baik bagi penjagaan kesihatan dan pencegahan penyakit kardiovaskular serta penyakit tidak berjangkit. Dan kita ada dua role model kita yang bagus di sini ya untuk kita contohi. Pada tahun ini buat pertama kalinya acara ini diadakan secara maya dan di atas talian. Ini adalah bagi mematuhi SOP bagi mengekang penularan wabak COVID-19 terutamanya di PPUM. Program secara virtual ini tidak menghalang semua yang terlibat untuk menjayakan acara tahunan ini. Program ini juga adalah salah satu platform untuk menyebarkan informasi berkaitan amalan gaya hidup sihat yang sering diabaikan oleh masyarakat secara umumnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, berdasarkan kajian tahunan National Health and Mobility Survey NHMS yang keempat 2019, statistik prevalensi berat badan berlebihan dan obesiti di kalangan rakyat Malaysia adalah 29.4% dan 15.1%. Data ini merupakan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan NHMS 3 pada tahun 2006. Dan ini amat membimbangkan kita. Di samping itu, statistik Malaysian Clinical Practice Guidelines on Management of Obesity pula menganggarkan 60% rakyat Malaysia yang dewasa mengalami masalah pra-obesiti dan obesiti. Peningkatan prevalensi obesiti ini telah memberi ancaman kepada dunia kesihatan awam dan masyarakat serta beban klinikal kepada negara kerana data ini selari dengan peningkatan prevalensi penyakit-penyakit kardiovaskular seperti type 2 diabetes, penyakit jantung, metabolic syndrome dan kanser. Buat masa ini, penyebab utama kematian di hospital-hospital di Malaysia adalah akibat penyakit kardiovaskular iaitu sebanyak 25.4%. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berasa bangga kerana walaupun pandemik COVID-19 melanda, pihak penganjur berjaya merancang pelbagai aktiviti secara maya seperti virtual diet Sasuke, virtual feast fit games, step count challenge, Bengkel Virtual Healthy Lifestyle Awareness Week dan seterusnya pameran yang diadakan dari 16 hingga 20 Ogos di Konkos Menara Utama. Sasaran utama program ini adalah kepada semua staf PPUM khasnya dan orang awam khasnya. Kita perlu sedar kita tidak boleh menjadikan pandemik COVID-19 ini sebagai alasan untuk tidak mengamalkan aktiviti fizikal, tidak mengamalkan aktiviti kecergasan dan menjaga diet serta kesihatan. Di sini, saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada ahli jawatankuasa yang bertungkus lumus merealisasikan kejayaan program ini. Ingin juga saya mengingatkan semua agar menjaga keselamatan diri masing-masing di kala pandemik COVID-19 yang masih menunjukkan peningkatan kes di Malaysia. Marilah kita bersama-sama berdoa agar kita dan keluarga dilindungi dari virus yang berbahaya ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua di sini kerana mengamalkan SOP-SOP yang disarankan dan menjaga keselamatan semua staf PPUM, pesakit dan juga pelawat. Dan saya juga mengharapkan bahawa anda semua akan menjaga kesihatan anda juga dengan mengamalkan aktiviti fizikal, makan makanan yang sihat dan juga ada kesihatan mental yang sihat. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Virtual Healthy Lifestyle Awareness Week 2021 hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang dihormati pengarah dengan ucapan sebentar tadi. Majlis seterusnya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Nahar dan Yang Berusaha Dr. Rokiah Ismail untuk bersama-sama Yang dihormati pengarah bagi menyempurnakan gimik perasmian. Silakan.
Majlis pada pagi ini dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Nahar bersama-sama Yang Berusaha Dr. Rokia Ismail untuk menyampaikan cenderahati kepada yang dihormati pengarah. Silakan. Ini virtual cake ke? Physical cake. Physical cake, Prof. Wow. Cik baik saya exercise pagi tadi. Terima kasih banyak. Ini ada ramuan yang tertentu. Buah-buahan, banyakkan buah-buahan. Dan dia punya keknya ada kek yang kalori ke, tak ada sugar ke? Oh, ada sugar. Cuma kita kurangkan sugar dan kita lebihkan buah-buahan lah. Okay, alright. Jadi rich with fruits. Thank you, thank you. Masawana yang buat, Prof. Alright, terima kasih. Okay. Kepada Mas Ana. Okay, terima kasih. Office baik saya. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang dihormati pengarah dan para tamu kehormat di atas penyempurnaan upacara sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan montaj. Silakan. Terima kasih. Baiklah hadirin sekalian, kini majlis akan diteruskan lagi
dengan upacara pengumuman pemenang bagi acara yang telah dijalankan sempena sambutan Virtual Healthy Lifestyle Awareness Week 2021. Bersempena sambutan ini telah dijalankan beberapa acara antaranya cabaran diet Sasuke Virtual, Suku-Suku Separuh dan Virtual Fist Fit Games. Kini saya akan umumkan pemenang-pemenang bagi program cabaran diet Sasuke Virtual, Suku-Suku Separuh terlebih dahulu. Dan pemenang-pemenangnya adalah Puan Cik Wan Muziliati binti Cik Wan Zaki dari Jabatan Kejururawatan Perkhidmatan Dewan Bedah PSSU. Pemenang seterusnya, Puan Ravi Chandriga Eturajulu dari Jabatan Pengemejan Baju Perubatan. Pemenang terbaik seterusnya adalah Puan Hanizan binti Ahmad, juga dari Jabatan Pengemejan Baju Perubatan. Seterusnya, pemenangnya adalah Puan Mardiah binti Abdul Manan dari Jabatan Kejururawatan Rawatan Harian Medikal. Kini saya akan umumkan pula pemenang bagi program Virtual Fist Fit Games. Pemenang-pemenang terbaik bagi program ini adalah Encik Muhammad Arif Iskandar bin Baharudin dari Jabatan Perubatan Pemulihan yang merupakan pemenang bagi kategori Junior Mr. Fit. Seterusnya, Puan Nur Suziana binti Abdul Rashid dari Jabatan Perolehan yang merupakan pemenang bagi kategori Junior Miss Fit. Dan Puan Nura Dinawati binti Rahmat dari Jabatan Teknologi Maklumat yang merupakan pemenang bagi kategori Senior Miss Fit. Majlis mengucapkan jutaan tahniah kepada para pemenang. Baiklah hadirin sekalian, dengan berakhirnya pengumuman pemenang sebentar tadi, maka sempurnalah sudah majlis kita pada pagi ini. Majlis sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Dihormati Pengarah dan para tamu kehormat majlis kerana sudi hadir dan memeriahkan lagi majlis ini. Saya mewakili Jawatan Kuasa Penganjur ingin mempersilakan hadirin sekalian untuk mengunjungi pameran Healthy Lifestyle Awareness Week 2021 di Konkos Menara Utama. Baiklah, sebelum saya mengakhiri majlis ini, kita akan adakan sedikit sesi fotografi secara virtual. Oleh itu, saya ingin minta hadirin semua untuk buka kamera atau webcam anda untuk kita sama-sama bergambar. Baik, kita masih menantikan. Baiklah, bersedia. Mungkin jika ada yang berada di bilik seorang diri mungkin boleh buka mask. Kita nak tengok senyuman di pagi hari. Okey, bersedia? 1, 2, senyum. Okey, jangan gerak. Jangan gerak dulu. Kita sedang buat screenshot. Okey, terima kasih. Baiklah, terima kasih di atas perhatian semua. Sehingga bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.